Kalau aku pun ada masa kejadian tu, aku pun pening tau. Aku nak selamatkan kau ni, kau pula marah aku. Dah tu kau tak nak diorang ni kena tangkap, siap tolong diorang lagi. Aku ni salah selamatkan orang ke apa kan? Assalamualaikum dan salamlah kebersejarah. Lama juga aku tak bercerita ni, rasa kekok pula. Okey, untuk segmen kali ni macam biasalah, aku akan share general knowledge dengan korang. Hari ni aku nak bercerita tentang satu sindrom psikologi yang aku suka sebab aku adalah menulis satu skrip berdasarkan sindrom ni. Tapi tak siap lagi lah, masih diperbaiki dari semasa ke semasa. Kalau siap pun, belum tentu boleh produce. Tak berkemampuan lagi, bajet pun tak ada. Jadi korang support lah channel ni supaya aku ada sumber nak menghasilkan filem pendek yang aku tulis. Tiba-tiba minta simpati pula kan. Tak adalah, aku tetap akan keluarkan video yang bagi aku bermanfaat lah. Kalau korang suka, Alhamdulillah. Kalau korang tak suka pun tak apa, aku tak pernah paksa. Lagipun, aku bukan bertanding pun dalam mana-mana kawasan untuk korang suka pada aku. Dah, panjang pula aku merepek kan. Okey, hari ni aku nak bercerita pasal Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome ni satu keadaan di mana satu ikatan perasaan kepada pemangsa yang lahir dalam diri mangsa ketika berada dalam kawalan pemangsa. Banyak nausa, dah macam bunyi angsa pula. Kajian mendapati mereka yang ada sindrom ni macam confused tau dengan perasaan diorang sendiri kepada pemangsa diorang. Perasaan tu boleh jadi jatuh cinta, simpati, empati dan keinginan mangsa untuk melindungi pemangsa tu pula. Lain macam dia orang punya perasaan ni. Sindrom ni juga menjadikan seseorang tu benci atau ada perasaan negatif pada pihak berkuasa atau pihak yang nak selamatkan dia orang ni. Kita nak selamatkan dia, dia benci kita pula. Macam mana nak kira ni? Selalunya orang yang ada sindrom ni, diorang dah berada dalam situasi yang penuh emosi dengan pemangsa dalam tempoh yang lama. Bila dah lama sangat, timbul satu perasaan positif dalam kepala otak diorang. Dan start daripada tu, diorang cuba untuk faham tujuan, pandangan atau ideologi pemangsa ni. Satu lagi, perasaan ni boleh timbul bila pemangsa ni ugut nak bunuh mangsa kat pihak berkuasa. Tapi bila dengan pemangsa tak bunuh pun diorang ni. Tambah pula, bila pemangsa tu buat something yang baik sikit, diorang terus anggap yang diorang ni dilayan dengan baik and berperikemanusiaan. Terus rasa yang pemangsa itulah penyelamat diorang. Seterusnya, bila dalam kawalan pemangsa bagi makan, bagi tempat tidur, diorang dah letakkan pula kebergantungan diorang kepada pemangsa untuk keperluan asas diorang. Dia macam dah tak boleh nak berdikari ke apa ke, dia tunggu je pemangsa dia bagi makan. Bila suruh tidur, dia tidur. Bila dia dah tahap bergantung dengan pemangsa dia, dia mula menolak untuk tinggalkan atau berpisah dengan pemangsa dia. Sebab dia anggap pemangsa itulah sahabat dia. Siap volunteer lagi nak tolong pemangsa dia orang walaupun kena buat benda-benda jenayah ke, benda-benda yang negatif ke. Walau bagaimanapun, Stockholm Syndrome ni tak dikategorikan sebagai penyakit mental dan pakar-pakar psikologi pun tak faham sepenuhnya sindrom ni sampai sekarang. Simptom-simptom orang yang ada sindrom ni selalunya diorang malu dengan perasaan diorang kepada pemangsa diorang. Diorang rasa confused, serba salah, susah nak percaya orang, selalu mimpi buruk, susah nak tidur, mudah terkejut, tak nak bersosial, depression, anxiety, terlalu bergantung pada orang lain, selalu rasa diri tu tak berdaya nak buat apa-apa and tak berminat nak buat apa-apa aktiviti. Stockholm Syndrome ni selalu dikaitkan dengan situasi penculikan, tapi boleh jadi juga pada toxic relationship. Contohnya penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa atau penjaga. Budak ni membesar dalam keadaan confused sama ada perbuatan parent diorang ni baik ke tak. Nak kata tak baik, parent aku kot. So diorang anggap perbuatan parent diorang tu baik. Boleh jadi juga dalam sukan. Contohnya kanak-kanak atau remaja yang ada jurulatih yang suka dera diorang. Lama-lama diorang rasa yang perbuatan tu untuk kebaikan sebab jurulatih dera diorang untuk kejayaan diorang dalam sukan. Seterusnya boleh jadi pada orang yang kena dera seksual, fizikal and emosi. Bila dah kena dera daripada kecil, kadang-kadang dia rasa benda tu normal and dia suka benda tu sebab dah jadi rutin hidup dia. Pemerdagangan seks pun boleh jadi juga. Yang mana kena paksa buat kerja tu dah biasa bergantung dengan pemangsa. Nak lari tak boleh, dia pun tak nak mati. So perasaan kebergantungan tu membentuk sindrom ni dalam diri mangsa. Tu serba sedikit lah penerangan berdasarkan bacaan aku yang aku faham lah. Kalau ada pakar psikologi yang tengok video aku ni, kalau ada salah boleh betulkan aku dekat ruangan komen. Aku pun masih belajar lagi. Okey, kenapa nama dia Stockholm Syndrome? Adakah orang Stockholm ada sindrom ni? Okey,
Nama Stockholm Syndrome ni sempena nama tempat di mana ada satu kejadian rompakan bank di Stockholm, Sweden pada tahun 1973. Jan Erik Olsen, seorang penjenayah yang dah buat kerja merompak ni sejak umur 16 tahun. Lepas dia keluar daripada penjara atas kesalahan rompakan juga, dia terus pergi rompak satu bank ni, Sveriges Credit Bank. Dia masuk dalam bank tu bawa submachine gun and terus tembak shilling bank tu. Balai polis dah dapat salin alam daripada bank, terus geraklah pergi bank tu. Tapi masa tu ada dua orang polis yang memang ada kat situ terus masuk dalam bank tu. Salah seorang polis tu kena tembak and cedera parah. Seorang lagi polis tu, Olsen suruh dia duduk atas kerusi and paksa polis tu nyanyi satu lagu. Last kali polis tu nyanyi satu lagu yang bertajuk Lonesome Cowboy. Kalau tak silap aku, lagu Elvis aku rasa. Lepas tu Olsen tahan 3 orang wanita and seorang lelaki yang kerja kat bank tu, iaitu Brigitta Lundblad, Elisabeth Olgren, Kristin Enmark and Sven Safstrom. Diorang ni kena tahan selama 6 hari daripada 23 sampai 28 Ogos 1973 dalam satu peti besi yang sangat sempit kat dalam bank tu. Dalam tempoh 6 hari tu adalah rundingan berlaku and Olsen request untuk bebaskan cellmate dia, Clark Olofsson, yang kena penjara sejak 1966 and bawa datang jumpa dia. Lepas tu dia minta duit tebusan 3 juta Swedish krona and kereta untuk diorang lari. Polis and kerajaan Sweden masa tu setuju nak jadikan Olofsson orang tengah lah antara dua pihak. So diorang bebaskan Olofsson and polis bagi satu Ford Mustang, siap bagi full tank lagi. Oi, seronok hidup kau Bila dah ada kereta, Olsen cakap yang dia nak lari tapi dia nak bawa beberapa orang tebusan sebab dia nak pastikan diorang boleh lari dengan selamat Tapi polis terus reject sebab membahayakan nyawa tebusan tu. Kejadian rompakan ni jadi makin serius, jadi makin besar. Kecoh satu Sweden. Tapi dalam masa 6 hari tu ada benda pelik yang berlaku kat mangsa-mangsa tebusan ni. Ini yang nak jadikan cerita ni. Tebusan-tebusan ni support motif Olsen and paksa dia jangan serah diri dekat polis. Siapa yang jahat, siapa yang kena culik sekarang ni? Kenapa diorang tiba-tiba jadi macam tu? Okey, ada satu kejadian di mana Olsen bagi jaket dia dekat Kristin Enmark yang masa tu tengah menggigil sebab sejuk. And Olsen juga tenangkan Kristin yang mengigau daripada mimpi buruk. Selain tu, Brigitta try call family dia guna telefon tapi tak ada orang angkat. Korang tahu Olsen cakap apa dekat Brigitta? Tak apa, cuba lagi, jangan cepat now putus asa. Dia bagi semangat pula. Satu lagi, Elisabeth Olgren bagi tahu Olsen yang dia ada klaustrofobia atau fobia pada tempat yang sempit. Sama macam aku kan. Bila Olsen dapat tahu, dia pun bagi Elisabeth ni keluar jalan dekat luar peti besi tapi tangan dia kena ikat and dia boleh jalan dalam 1 meter je daripada peti besi tu. 1 meter je nak jalan apa siap macam tu. Aku baring je dah lebih 1 meter dah. Akhirnya pada malam 28 Ogos 1973, pihak polis dapat ceroboh masuk dalam bank di mana tebusan ni kena tahan and diorang serang perompak ni dengan gas pemedih mata. Masa polis tangkap dia 2 orang ni, tebusan ni semua jerit kat polis, jangan sakitkan diorang sebab diorang tak sakitkan kami. Lepas tu tebusan ni semua tak nak keluar daripada peti besi tu sebab diorang tak nak percaya cakap polis risau kena tembak kalau diorang keluar. Lepas tu pula, lepas diorang ni dibebaskan, seorang pun tak nak bagi keterangan untuk dakwa perompak dekat mahkamah. Siap kumpul duit nak bela diorang. Benda ni buat polis and orang ramai jadi pening kalau aku pun ada masa kejadian tu, aku pun pening kau. Aku nak selamatkan kau ni, kau pula marah aku. Dah tu kau tak nak diorang ni kena tangkap, siap tolong diorang lagi. Aku ni salah selamatkan orang ke apa kan? Polis pun soal siasat diorang ni sebab polis syak yang diorang ni pakat dengan perompak tu untuk rompak bank tu. Hasilnya tebusan ni pun macam keliru dengan apa yang jadi kat diorang. Sebab bagi diorang rasa diorang ni normal je and diorang buat benda yang betul. Jadi pada asalnya Frank Ochberg, seorang pakar psikiatri yang tolong polis uruskan situasi tebusan ni yang nampak sindrom ni. Lepas tu Nils Bejerot, pakar kriminologi and pakar psikiatri Sweden, dipanggil untuk bantu pihak polis untuk menganalisis reaksi mangsa pasal rompakan and situasi diorang sebagai tebusan. Dia anggap yang situasi ni sama dengan penyakit mental yang selalu kena kat tentera yang baru balik medan perang yang kita panggil PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Dan Kristin Enmark kritik Nils Bejerot ni dekat Radio Sweden. Dia cakap yang tindakan Nils and Olof Palme, Perdana Menteri Sweden masa tu, yang agresif and ganggu urusan perompak tu yang sebenarnya membahayakan nyawa diorang. Dia pun kritik polis juga yang acukan pistol ke arah perompak sedangkan diorang berada dalam baris
barisan dekat tengah antara dua pihak ni. And dia cakap ada salah seorang perompak tu siap cover dia yang terperangkap dekat tengah-tengah kejadian tembak-menembak masa tu. Bila Nis Bergerot dengar benda ni, dia anggap yang tebusan ni dah kena brainwash dengan perompak, and dia gelaukan situasi ni sebagai Norman Stock Syndrome, sempena nama Norman Stock Square, tempat berlakunya kejadian rompakan ni. Bila sindrom ni dikenali secara meluas, sindrom ni dikenali dengan nama Stockholm Syndrome. Lepas kes tu, tebusan selalu melawat Olsen dan Olofsson ni dekat penjara tau. And Olsen jadi pujaan wanita siap. Asyik dapat surat cinta je. Ramai pula tu yang bagi kan. Dia diorang ni dibebaskan pada tahun 1980. And Olsen kahwin dengan salah seorang peminat dia. And then pindah ke Thailand pada tahun 1996. Pada tahun 2009, Olsen keluarkan satu autobiografi yang bertajuk Stockholm Syndrome. Olsen buat statement di mana situasi ni berlaku berpunca dari salah tebusan tu sendiri. Sebab dengar je cakap dia, kalau diorang langgau arahan dia, kemungkinan Olsen dah mati atau kena penjara. Olsen mempersoalkan kenapa tebusan langsung tak nak serang dia. Disebabkan situasi ni lah dia pun tak sampai hati nak sakitkan tebusan. Dia kata tebusan diorang lah yang suruh diorang hidup bersama and berkenalan lagi rapat antara satu sama lain. So itulah dia kisahnya di sebalik nama Stockholm Syndrome. Sebenarnya bukan ni satu kes je, ada banyak lagi kes yang dikaitkan dengan Stockholm Syndrome. Contohnya pada 4 Februari 1974, Patty Hearst, anak seorang jutawan dekat US ni, kena culik and kena tahan 2 bulan oleh kumpulan pemberontak Simeonist Liberation Army SLA. Kumpulan ni minta duit tebusan and minta nak berunding dengan pemerintah US, tapi family Patty reject. Pada 3 April 1974, ada satu video daripada SLA di mana Patty bagi tahu yang dia buat keputusan untuk join SLA and tukar nama dia jadi Tanya bila dapat tahu family dia reject untuk berunding untuk selamatkan dia. Dia pun bagi tahu yang dia ada hubungan dengan leader SLA and dia rasa dia lagi bebas and lebih kuat dekat situ kalau nak dibandingkan masa jadi anak seorang jutawan. Satu lagi kes lain dekat Vienna, Austria pada tahun 1998, Natasha Kampusch kena culik masa umur dia 10 tahun oleh Wolfgang Predlopil and kena tahan selama 8 tahun dekat bilik bawah tanah rumah Wolfgang. Selama 8 tahun tu Natasha kena dera and diugut bunuh kalau cuba nak lari. Tapi kadang-kadang Wolfgang bagi kebenaran dekat Natasha untuk main dekat dapur, bersihkan rumah, siap masak lagi makanan untuk Wolfgang. Pada tahun 2006, Wolfgang bunuh diri dengan cara melompat depan kereta yang tengah laju dekat highway. Natasha masa tu umur 18 tahun, menangis meratap kematian Wolfgang ni. Dalam satu interview, Natasha cakap yang Wolfgang ni lah kawan baik dia selama 8 tahun tu. Begitulah ceritanya. Yang lain tu korang boleh baca lah sendiri. Bagi aku lah, bila orang tu terlampau takut and tertekan, otak cuba fikir jalan keluar wow. And satu-satunya jalan keluar yang ada ialah adapt dengan situasi. Bila terlampau lama pula, tambah pula dengan perbuatan daripada pemangsa yang dianggap baik tu, mindset mangsa mengubah benda tu jadi rutin hidup dia, jadi norma baru dalam hidup dia. Dia meletakkan diri dia dalam situasi bahaya and pemangsa ada kuasa atas diri dia. Jadi dengan kebaikan yang diberikan oleh pemangsa tu, dia anggap pemangsa tu orang yang baik sampai dia lupa yang meletakkan dia dalam situasi tu ialah pemangsa dia sendiri. So apa kata korang? Korang boleh bagi pendapat korang, atau korang nak betulkan ke, nak tambah fakta ke, tulis je dekat ruangan komen dekat bawah. Yang penting kita janganlah menganiaya orang, jangan dera orang fizikal, mental, seksual. Kesannya tu berpanjangan. Terima kasih sebab sudi dengar cerita aku ni, and aku harap dapat memberi manfaat lah sikit pada korang. Yang mana ada salah silap, tersalah guna bahasa tu, aku harap dimaafkan lah. So kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.